Selamat petang dan selamat datang ke sesi Facebook Live Best Hearing Aid Center. Jadi, nama saya Elvin Chu. Saya adalah seorang audiologis daripada Best Hearing Aid Center, branch Miri. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat-sangat menarik, iaitu mengenai telinga berdesing. Jadi, sebelum saya masuk dalam topik ini, saya ingin menjemput rakan sejawat saya dari Kuala Lumpur, iaitu Cik Sharifah Safia atau lebih mesra dipanggil Safia. Hello, hai, selamat petang Elvin. Apa khabar Hai, Elvin? selamat petang. Bagus, Pia. Dah makan tak? Dah makan. Bagus, Okey, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Vanakkam, ni hao, saya Syafia. Ya betul, hari ini kita akan bawakan satu slot khas bersama tetamu jemputan. Elvin, sebenarnya kan 2-3 tahun lepas saya tak pernah terfikir yang kita akan buat virtual event macam ni dah menjadi satu kebiasaan kan. Dengan Kan? Elvin dekat sana Miri sangat jauh dan saya di KL, dan saya akan menjemput seseorang yang sangat special pada hari ini, someone that is quite close to my heart lah. Pendidik saya ataupun guru saya sendiri. Beliau merupakan seorang penyelidik dan pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kepakaran dalam pengurusan dan penilaian tinnitus, hyperacusis dan masalah pendengaran akibat penuaan. Beliau juga sangat aktif dalam mengendalikan klinik khas, kita panggil sebagai klinik tinnitus dan hyperacusis di klinik audiologi UKM. Dan beliau juga merupakan seorang ahli penyelidik di pusat kajian sihat, di pusat kajian penuaan sihat dan kesejahteraan UKM, di mana beliau bukan sahaja bertanggungjawab untuk mendidik, tapi beliau juga bertanggungjawab untuk mengendalikan kita kata masalah pendengaran akibat masalah pendengaran untuk warga emas. Okay, here to share what you need to know about tinnitus or ringing in the ear. Please welcome Dr. Wan Shafira Ishak. Dr. Wan Shafira. Hai, Hai Dr. Wan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Thank you so Doktor? much. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Sebab disebabkan teknologi ni saya boleh jumpa Elvin. Kalau tak pernah jumpa Elvin kan. Dah jauh. Kan Dr. Wan. Betul tu. Tak payah naik kapal terbang. Kan, tapi lain kali mesti datang Miri tau. Mesti. Lepas COVID ni semua memang pergilah. Rombongan daripada KL kita nak datang khas ke sana. Okey, boleh. Okey, jadi berbalik pada topik kita hari ini tanpa melengahkan masa kan, sebab ni topik yang agak panjang dan menarik. Okey, telinga berdesing. Jadi kita yang berada dalam bidang pendengaran ni biasa sudah dengar pasal telinga berdesing ini. Jadi kita mungkin lebih faham berbanding daripada orang ramai di luar sana. Jadi apa yang doktor boleh terangkan apabila kita cakap telinga berdesing? Okey, telinga berdesing ni ataupun dalam bahasa perubatan dia kita panggil tinnitus, ya. So tinnitus ni adalah satu keadaan di mana bila seseorang tu dia dengar bunyi dalam telinga ataupun dalam kepala. So dia boleh jadi macam-macam jenis bunyi lah, ada bunyi desing, ada bunyi dering dan sebagainya. Tapi bunyi tu dia tak datang daripada luar. Dia bukan datang daripada mungkin daripada dalam bilik ke dalam rumah, bukan. So dia memang dalam telinga ataupun ada orang kata dalam kepala. Jadi ada orang dia dengar satu bunyi je. Ada orang dia dengar macam-macam bunyi. Ada yang dengar dekat telinga kiri, ada yang dengar dekat telinga kanan, ada yang dengar di kedua-dua telinga dan sebagainya lah. Jadi mungkin ada di antara kita yang tengah menonton FB Live ni yang mungkin pernah dengar bunyi tinnitus ataupun mungkin ada yang tak pernah. Jadi kalau ada yang tak pernah, mungkin kita boleh dengar beberapa contoh bunyi tinnitus.
Itu adalah antara contoh bunyi tinnitus. Kita dengar macam bunyi desing, bunyi dering, bunyi macam kita masak air kan, bunyi cerik air. Lepas tu ada macam bunyi angin dan juga ada bunyi macam drum, macam dup macam sebenarnya tu macam bunyi kita punya nadi, kita punya jantung. Okay, so ada bermacam-macam bunyi dan kalau ikut kajian ada lebih daripada 130 jenis bunyi pernah dilaporkan oleh pesakit. Bermacam-macam bunyi. So ada orang dia dengar bunyi desing sahaja, ada orang mungkin dengar 2 ke 3 bunyi dalam satu masa. Okay, so tapi kalau katakan dia dengar bunyi tu, bunyi macam orang bercakap. Contohlah dia tengah duduk diam-diam, Alvin tengah duduk senyap-senyap tu, tiba-tiba ada orang dekat belakang macam dengar ada orang cakap, Alvin you handsome lah. Jangan percaya. Yang itu bukan tinnitus. Yang itu kita kata halusinasi ataupun hallucination. So that is different than tinnitus lah, itu bukan tinnitus. So tinnitus adalah bunyi-bunyi yang kita tak faham. Dia adalah bunyi-bunyi biasa yang bukan kita boleh tafsir sebagai bunyi yang bermakna. Okay. Kalau dengar orang cakap ni kena lari ni. Betul, kalau seorang-seorang tu memang kena lari. Kan tadi berbalik kepada yang doktor cakap tadi. Jadi doktor cakap tinnitus ni adalah bunyi yang kita dengar. Tapi tak ada bunyi daripada luar. Pelik kan? Jadi macam mana seseorang itu boleh ada tinnitus? Macam mana dia boleh dengar bunyi tersebut kalau tak ada bunyi dari luar? Okey, so sebelum saya terangkan macam mana seseorang tu boleh ada tinnitus, so saya nak terangkan apa sebenarnya tinnitus tu ya. So tinnitus ni dia sebenarnya bukan penyakit, walaupun orang ingat tinnitus ni satu penyakit, so dia bukan. So tinnitus adalah simptom. So simptom tu maksud dia bila seseorang ni dia rasa sesuatu, bila dia dapat sesuatu penyakit ataupun sesuatu masalah. Sebagai contoh, orang tu dia rasa sakit kepala, dia pening. Pening tu kita kata simptom. So pening mungkin disebabkan oleh penyakit seperti anemia, mungkin low blood pressure, mungkin low blood sugar, sugar level kan, keletihan. Jadi pening merupakan simptom kepada penyakit. Sama juga dengan tinnitus. Tinnitus mungkin adalah simptom kepada penyakit-penyakit tertentu. Okey, jadi nak bagi lebih mudah faham, saya akan kongsikan satu gambar. Kejap ya, saya akan kongsikan satu gambar. Okey. Alright, okey. Alvin dengan Safia boleh nampak kan ni gambar ni? Boleh. Alright, so ini adalah gambar telinga kita. So kita ada cuping telinga, kita ada salur telinga. So kita ada gegendang telinga dekat sini. Lepas tu dekat sini adalah telinga tengah. So belakang telinga tengah yang macam siput ni adalah kita punya organ pendengaran. Yang berlingkar ni adalah organ pendengaran kita. Dan sini adalah sebenarnya organ keseimbangan kita. Jadi daripada organ pendengaran kita ni ada saraf. Saraf ni yang akan menyambungkan bahagian telinga kita kepada otak. Okey. So ini adalah gambar rajah untuk telinga kita. Jadi apabila sesuatu bunyi itu masuk ke dalam telinga, dia akan menggetarkan gegedang telinga, dia masuk ke bahagian koklea ataupun organ pendengaran kita dan dihantar ke otak untuk ditafsir sebagai bunyi. Okey. Jadi bagaimana tinnitus itu terjadi? Tinnitus boleh terjadi bila terdapat apa-apa masalah pada mana-mana bahagian di sistem pendengaran kita. So mungkin ada masalah dekat bahagian salur telinga. Katalah ada seseorang tu dia ada masalah tahi telinga yang berlebihan, jadi salur telinga dia tersumbat. Jadi bila salur telinga dia tersumbat oleh tahi telinga, dia boleh menyebabkan tinnitus. Katakanlah orang tu dia ada gegendang telinga dia bocor. Disebabkan mungkin dia mendengar satu letupan, jadi menyebabkan telinga dia pecah, gegendang telinga dia pecah, ataupun mungkin dia belakang gegendang telinga dia ada banyak air, menyebabkan gegendang telinga dia boleh pecah. Okay, so masalah-masalah kat sini boleh menyebabkan tinnitus. Atau ini yang paling common, paling biasa,
masalah pada koklea. Maksudnya sel-sel dalam koklea ni rosak disebabkan terdedah pada bunyi-bunyi kuat seperti mendengar muzik dengan kuat ataupun mungkin dia bekerja di kilang ataupun di tempat-tempat yang bising dan tidak memakai alat pelindung pendengaran. Jadi bila koklea ataupun bahagian organ pendengaran rosak, dia boleh menyebabkan tinnitus. Dan kalau ada ketumbuhan di saraf pun boleh menyebabkan tinnitus. Jadi tinnitus boleh disebabkan oleh kerosakan pada mana-mana bahagian pada sistem pendengaran kita. Okay, so saya stop sharing gambar ni. Sebentar. Okey, so kita dah tahu tinnitus ni boleh terjadi bila ada kerosakan pada mana-mana bahagian sistem pendengaran. Tapi dalam masa yang sama, tinnitus juga boleh terjadi bila terdapat masalah pada salur darah ataupun pada otot ataupun kepala dan leher. Salur darah tadi yang berdekatan dengan telinga. Jadi kalau ada masalah di situ seperti mungkin salur darah tu tersumbat ataupun salur darah tu mengecil disebabkan kolesterol yang tinggi contohnya pun boleh menyebabkan tinnitus. Dan ada juga orang yang ada tinnitus tapi kita tak tahu apa punca dia. Boleh jadi stres, boleh jadi kita tak tahu. Okay? Ataupun kita panggil idiopatik. So itu antara punca-punca kenapa seseorang tu boleh mendapat tinnitus. Jadi macam doktor kata banyak punca kan. Jadi sebenarnya ramai yang kata ada sesetengah daripada mereka yang kata telinga berdesing. Tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi bagi sesetengah yang lain selalu je ada. Jadi sebenarnya benda kadang ada, kadang tak ada ataupun selalu ada. Is it normal? Adakah ia satu benda yang normal ataupun tidak normal? Okey, so saya nak cerita sikit sejarah. Okey, pada satu masa dahulu, pada tahun 1950-an lah, lebih kurang macam tu. Ada satu kajian ni, dia bina satu bilik kedap bunyi, bilik kecil. So dalam tu dia letak satu kerusi, dia letak kerusi sahaja. Jadi dia ambil dalam 100 orang. Jadi dia suruh setiap orang tu satu demi satu masuk dalam bilik kecil tu dan duduk di situ selama dalam 10 minit. Masuk dan duduk sahaja. Jadi penyelidik tu dia akan catat. Dia akan bagi tanya pada subjek, kalau ada dengar bunyi, you angkat tangan. Dan bila bunyi tu hilang, you letakkan tangan. Okay? So dalam kajian tu dia dapati 90% daripada subjek tu tadi dengar bunyi desing dalam telinga. Padahal bilik tadi dia tak ada apa-apa. Dia kosong je. Dia hanya ada kerusi sahaja. Dia tak ada speaker ke, tak ada. Okay. Jadi kesimpulan daripada tu, kita boleh katakan tinnitus merupakan satu fenomena yang normal. Maksudnya semua orang boleh mendengar bunyi tinnitus sekiranya berada di tempat-tempat tertentu, terutamanya tempat yang senyap. Okay, tempat yang terlalu senyap, kita boleh dengar bunyi tinnitus sekejap. Okay. Yang kedua, mungkin bila ada perubahan tekanan. Contohnya macam bila kita masuk ke dalam lift dan kita pergi ke tempat yang lebih tinggi ataupun kita masuk ke dalam kereta contohnya dan kita menutup pintu kereta tu, kadang-kadang kita akan rasa tekanan sedikit. So ketika itu kita mungkin mendengar tinnitus sekejap. Okay, itu yang kita katakan fenomena yang normal. Tapi ada orang dia dengar tinnitus ni kerap. Okay, dia dengar setiap masa ataupun dalam masa satu hari mungkin dia dengar lebih daripada 5 minit. Lepas tu dalam seminggu dia dengar lebih daripada sekali. Maknanya kerap dengar bunyi tinnitus. Jadi mereka yang mendengar tinnitus lebih kerap, yang itu yang dikatakan sebagai tinnitus patologi. So tinnitus yang ini yang kita kata tinnitus yang perlu kita nilai ataupun kita buat ujian dengan lebih lanjut sama ada betul ataupun tidaklah tinnitus ni sebenarnya disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Jadi maksudnya tak semualah yang perlu kita kata untuk dapatkan buat penilaian pada tinnitus ni
doktor? Ya. So kalau ikutkan sebenarnya tak semua orang perlu, kalau macam dia setakat dengar sikit-sikit tu tak perlulah untuk mendapatkan rawatan. Tapi walau bagaimanapun selalunya kita akan cadangkan mereka yang kalau dia dapat dia ada tinnitus yang memang berlarutan, mendengar setiap masa dan selain daripada tu kalau boleh Kishan sharekan slide. Okay, so kalau seseorang tu ada jenis tinnitus yang berikut first kali kalau tinnitus tu terjadi pada satu telinga sahaja. So dia dengar kerap dekat satu telinga sahaja. Atau yang kedua, tinnitus tu sangat mengganggu kualiti hidup. Maksudnya kalau dia nak tidur tak boleh nak tidur, kalau dia nak buat kerja dia tak boleh nak fokus, kalau dia nak bercakap dengan orang lain dia rasa sangat terganggu, dan yang paling teruk sekali dia sangat-sangat mengganggu emosi. Maknanya dia rasa sedih, dia rasa marah, dia rasa bermacam-macam perasaan yang wujud disebabkan oleh tinnitus. Jadi kalau dia dah sampai tahap begitu, memang kita cadangkan seorang tu untuk berjumpa dengan pakar ENT ataupun pakar telinga, hidung dan tekak ataupun audiologis. So selain daripada tu, kalau ada masalah lain yang hadir bersama-sama tinnitus, contohnya seperti masalah vertigo iaitu macam kepeningan ataupun dia rasa macam bilik dia berpusing ataupun diri dia berpusing, dia hilang pendengaran ataupun hilang pendengaran secara tiba-tiba, kemudian keluar cecair dalam telinga dia ataupun dia mungkin ada masalah-masalah lain yang berkait dengan telinga, jadi dia perlu mendapatkan penilaian lanjut, pemeriksaan lanjut ataupun rawatan daripada pakar ENT ataupun audiologis lah. Ataupun bunyi tinnitus tadi sama dengan bunyi nadi. Okay, macam yang kita dengar awal-awal tadi kan, bunyi tinnitus yang macam dup 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 tadi. Jadi kalau kita dengar bunyi macam tu, kita cadangkan orang tu untuk pergi berjumpa dengan pakar ENT ataupun audiologis. Jadi ni kira macam kita kata red flags kalau ada tinnitus sama ada perlu berjumpa ataupun tidak lah kan. Betul. Okey, jadi macam doktor kata kita perlu berjumpa doktor ataupun audiologis. Kebiasaannya apa yang mereka akan lakukan lah, maksudnya penilaian bagi tinnitus ni. Okay, so apabila berjumpa dengan doktor pakar ENT ataupun audiologis, selalunya kita akan mulakan dengan bertanyakan sejarah pesakit tu. Kita nak tahulah latar belakang pesakit, kenapa dia ada tinnitus ni. Kita nak tahu mungkin ada event ataupun ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebab tercetusnya tinnitus tu. So bila kita faham, jadi kita boleh bantu pesakit dari segi terapi ataupun rawatan yang kita akan cadangkan kepada pesakit lah. So selepas kita tanyakan pasal sejarah pesakit tersebut, yang kedua kita akan buat beberapa ujian. So kalau pakar ENT selalunya akan buat ujian-ujian fizikal seperti dia akan buat pemeriksaan telinga, mungkin dia akan buat skop, bergantung kepada sejarah pesakit tadi. So kalau audiologis dia akan buat beberapa ujian, terutamanya ujian pendengaran ataupun ujian-ujian yang berkaitan, yang bersesuaian dengan pesakit. So itu antara ujian yang kita buat untuk pesakit tinnitus. Jadi kalau cerita pasal jumpa doktor ataupun jumpa audiologis dulu, yang mana doktor akan cadangkan? Adakah ia lebih bagus untuk jumpa audiologis dulu ataupun jumpa doktor dulu? Okay. So kalau ikutkan pada saya tak kisah. Tak kisah nak jumpa siapa dulu. Nak jumpa pakar ENT dulu pun boleh, nak jumpa audiologis dulu pun boleh. Okay, sebab dalam pengurusan pesakit tinnitus, pakar ENT dengan audiologis ni saling bekerjasama. Dia memang orang kata dia kena work together lah, dia tak boleh macam kalau audiologis saja, ENT saja. Sebab kemungkinan besar pesakit tinnitus ni dia ada masalah pendengaran yang boleh dihandle oleh audiologis ataupun dia ada masalah telinga yang boleh dihandle oleh ENT. Sebab tu pakar pakar ENT dengan audiologis perlu bekerjasama. Jadi kalau dia nak jumpa ENT pun boleh, nak jumpa audiologis dulu pun boleh. Tapi dalam kebanyakan setting
terutamanya di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta pun, kalau kita nak jumpa doktor pakar ni, nak jumpa pakar ENT ataupun audiologist, kita perlu dapatkan surat rujukan. Jadi orang pertama yang kita kena jumpa bukanlah ENT ataupun audiologist ni. Maknanya orang pertama yang kita perlu jumpa ialah doktor biasa di klinik-klinik biasa. Jadi kalau katakan seseorang tu dia ada dengar bunyi tinnitus dan dia rasa sangat terganggu dan dia ingin berjumpa dengan pakar ENT ataupun audiologist, jadi dia boleh pergi dulu ke mana-mana klinik. Pergi dulu ke mana-mana klinik untuk dapatkan surat rujukan. Okey, mungkin kita boleh kongsikan website untuk KKM, sebab KKM ada satu website di mana dia senaraikan hospital-hospital di Malaysia yang menawarkan servis audiologis dan juga servis ENT. Mungkin boleh kita kongsikan untuk penonton. Ni di website audiology.info/directory. So dekat sini dia ada senaraikan semua hospital-hospital di Malaysia yang menawarkan khidmat yang mempunyai unit audiologi. Ya, jadi semua pesakit-pesakit sesiapa yang ada tinnitus yang ingin mendapatkan rawatan boleh pergi ke hospital yang berhampiran. Okey. Kalau macam kat sini kita boleh nampak sikit-sikit ni ada dekat Perlis ada, dekat Kelantan, Selangor, Sabah, Selatan Malaysia ada. Okey. So selain daripada pergi ke hospital kerajaan, mereka yang mempunyai tinnitus juga boleh pergi ke klinik tempat saya bekerja. Kalau nak datang jumpa saya pun boleh. So so di klinik audiologi dan sains pertuturan, ni kita punya klinik ni dekat je dengan Tasik Titiwangsa di Jalan Temerloh, Kuala Lumpur ya. Dekat Tasik Titiwangsa tu lah. So klinik di sini kami menerima pesakit tanpa surat rujukan. So boleh self-refer, maksudnya kalau rasa telinga berdesing, so nak datang jumpa, boleh contact, boleh telefon untuk dapatkan appointment. Tak bolehlah walk in sebab kita by appointment basis, tapi kita menerima mereka yang tidak mempunyai surat rujukan. So selain daripada itu, kalau nak jumpa Elvin, nak jumpa Safia, ataupun nak pergi ke mana-mana cawangan Best Hearing di satu Malaysia ni, ada banyak cawangan kan, pun boleh juga. So you all perlukan surat rujukan atau tidak? Kalau nak jumpa? Kita tak perlukan surat rujukan. Just walk in kan? Boleh walk in lah. Tapi Boleh kalau walk in. this MCO ni kita prefer untuk call appointment sebab kita takut traffic patient kan. Just Okay. Jadi kalau nak cepat pun boleh lah, maknanya tanpa perlu pergi berjumpa dengan doktor biasa dulu, boleh terus pergi jumpa audiologist di di pusat-pusat pendengaran Best Hearing ataupun di UKM pun boleh. Jadi doktor-doktor telah macam kita telah bincang banyak kita dah tahu apa itu maksud, kita dah tahu macam mana nak jumpa doktor dulu ataupun nak jumpa audiologist dulu ke, dan kita dah tahu juga punca-punca. Sekarang ni kita nak tahu pula kebiasaannya lah kan. Kalau bagi mereka yang ada tinnitus ni, kalau kata memang sangat teruk lah tinnitus tu, kebiasaannya apa rawatan ataupun pengurusan dalam handle kes-kes tinnitus ni lah? Okey. Untuk menjawab soalan Safia itu, saya ada sediakan satu slide sebab yang ni mungkin lebih mudah untuk pendengar kita faham lah ya, apakah cadangan ataupun rawat pengurusan untuk pesakit-pesakit tinnitus. Mungkin boleh sharekan. Okey, yang pertama selalunya untuk pengurusan tinnitus ni kita akan ada dua jenis pendekatan. So pendekatan pertama adalah untuk mencari punca pada tinnitus, kalau kita boleh jumpa punca tersebut lah ya. So daripada punca tinnitus tu kita boleh tengoklah apa sebenarnya yang menyebabkan masalah tinnitus. So kalau katakan puncanya adalah disebabkan oleh masalah pendengaran, so kita akan bagikan perawatan ataupun pengurusan alat bantu dengar. Kita akan cadangkan pemakaian alat bantu dengar. Sebabnya bila seseorang tu dia ada masalah pendengaran, dia kurang mendengar bunyi daripada luar.
Jadi bunyi dalam telinga tu akan jadi sangat kuat sebab dia tak dengar bunyi daripada luar. Jadi dengan bantuan alat bantu dengar, bila dia pakai alat bantu dengar, bunyi-bunyi sekitar akan dikuatkan. Jadi bunyi dalam kepala, bunyi tinnitus tu tadi bukan kedengaran kurang jelas atau kedengaran lebih perlahan daripada biasalah. Jadi sebab tu kita cadangkan guna alat bantu dengar. So kalau katakan dia ada masalah tinnitus berpunca daripada mungkin salur darah tersumbat disebabkan kolesterol, so mungkin kita akan bagi ubat-ubatan, doktor yang akan bagi ubat-ubatan, ataupun sekiranya memerlukan surgery ataupun sebarang intervensi medikal, so kita akan cadangkan intervensi medikal. So seterusnya kita akan tengok kesan, sebab bila seseorang tu ada tinnitus, antara kesan yang mereka hadapi ialah kesukaran untuk tidur, kesukaran untuk beri tumpuan kepada kerja, mungkin ada masalah emosi dan sebagainya. Jadi kita akan mengurus kesan-kesan akibat daripada tinnitus ni dengan terapi ataupun kaunseling. Jadi audiologis yang telah dilatih, dia akan ajarlah macam mana pesakit tu boleh memberi tumpuan pada pekerjaan dia berbanding kepada bunyi tinnitus. Mungkin dia diajar bagaimana untuk menjadi lebih tenang bila adanya tinnitus, mengurangkan stres dan sebagainya. Jadi seterusnya alat bantu dengar juga dicadangkan kerana dengan bantuan alat bantu dengar, bunyi tinnitus akan lebih kurang jelas berbanding tanpa alat bantu dengar. Tapi sekiranya pesakit tidak sesuai untuk memakai alat bantu dengar, dia tak ada masalah pendengaran, jadi kita tak bagilah alat bantu dengar, kita akan bagi cadangan untuk bagaimana menggunakan bunyi supaya bunyi-bunyi ni boleh bantu untuk kita fokus pada bunyi lain berbanding bunyi dalam telinga. So itu sedikit tentang pengurusan tinnitus yang saya boleh kongsikan lah. Jadi cerita pasal alat pendengaran ni, sekarang Best Hearing Aid Center ada promotion, betul tak Pia? Betul. Jadi kita sekarang ada promotion Parents Day. Jadi kalau you beli jadi one set of alat pendengaran, okay, first set full price. Tapi second set dia diskaun ikut umur. Jadi kalau umur you 100 tahun memang free lah alat second tu. Bagus tidak? Jadi sekarang hari ini tarikh 10 hari bulan 6. Jadi promosi ni berakhir pada 1, 2, 3, 4, 30 hari bulan 6. Jadi kalau anda ingin membeli alat pendengaran, sekaranglah masanya. Jangan buang masa lagi, ya. Okay, jadi ya, promotion sekejap ya, tapi sekarang kita balik kepada topik kita. Jadi cerita pasal ubat-ubat ni. Yang ni saya selalu dapat dengar daripada parents saya. Okay, dia orang selalu cerita pasal suplemen ni, suplemen tu. Jadi banyak yang selalu cakap pasal suplemen ni. Ada tak macam suplemen ataupun produk kesihatan yang boleh menghilangkan ataupun merawat tinnitus? Sebab ada yang saya dengar daripada patient saya yang dia orang cakap ginkgo biloba. Apa pandangan Dr. Wan? Okey, ni kontroversi kat ni, Cik. Sebab kita di Malaysia memang kita kata sebab memang ubat-ubatan ataupun suplemen, herba-herba memang banyak dijual di kios-kios ataupun di pasar raya, kita senang nak jumpa produk-produk dan suplemen semua ni. Jadi kalau ikutkan dari segi tinnitus, dalam bidang kajian tinnitus, sebenarnya ada banyak kajian yang telah dilakukan untuk tengok sama ada herba-herba tertentu macam ginkgo biloba, ada yang mengkaji mineral macam zinc, ada yang mengkaji vitamin B kompleks, vitamin C dan sebagainya, untuk tengok adakah kekurangan pada mineral-mineral ni memberi kesan ataupun memberikan risiko untuk terjadinya tinnitus, ataupun adakah herba-herba ni memberi kesan yang positif kepada pesakit tinnitus. Walau bagaimanapun walaupun dah banyak kajian dilakukan, buat masa sekarang belum ada lagi produk ataupun suplemen yang betul-betul boleh menghilangkan tinnitus. Jadi hasil kajian tu pelbagai. Dia ada kajian yang kata 70% berjaya, ada yang kajian yang kata 20% je berjaya. Jadi bila dapat
dapatan yang berbagai-bagai ni, kita tak boleh nak buat satu kesimpulan kukuh bahawa produk ni memang betul-betul boleh memberi kesan yang positif. Okey. Jadi kalau kita menyentuh pada ginkgo biloba tadi, so ginkgo biloba hasil kajian telah menunjukkan ginkgo ni dia memang boleh, kalau dari segi untuk peredaran darah, dia memang boleh menyebabkan peredaran darah lebih lancar. Dia memang ada kandungan antioksidan, jadi dia boleh mengurangkan stres dan sebagainya. Tapi dari segi kajian terhadap tinnitus, dia tidak menunjukkan sebarang kesan yang positif. Ya, ada yang kata okeylah, bila ada tinnitus makan ginkgo macam okey. Tapi ada juga yang kata tak ada apa-apa kesan, tak ada apa-apa yang berlaku. Okey. Sebab ini mungkin disebabkan tinnitus itu sendiri sangat kompleks. Kalau seperti yang saya terangkan awal-awal tadi, tinnitus ni boleh disebabkan oleh bermacam-macam punca. Jadi kalau katakan ada 2 orang datang jumpa audiologist, datang jumpa kita, walaupun kedua-dua ada tinnitus, mungkin bunyi yang sama, tapi mungkin punca mereka mendapat tinnitus adalah berbeza. Seorang mungkin dia dapat tinnitus sebab peredaran darah yang tidak lancar. Mungkin seorang lagi ada tinnitus disebabkan masalah pada koklia ataupun organ pendengaran. Jadi bila kedua-dua ni kita bagi ginkgo biloba, mungkin hasilnya berbezalah sebab puncanya pun berbeza. Jadi jika seseorang tu dapat benefit ataupun dapat kesan yang positif daripada pemakanan ginkgo biloba, tak semestinya orang lain akan dapat benefit yang sama ataupun mendapat kesan yang sama. Cuma sebagai pengamal kesihatan, saya cuma boleh sarankan kepada mereka yang ada tinnitus, sekiranya ingin memakan suplemen-suplemen ni ataupun produk-produk yang berada di pasaran, yang pertama bincang dahulu dengan doktor. Jumpa doktor dan tanya sama ada kita boleh makan ataupun tidak. Sebab mungkin kita ada masalah kesihatan yang lain, contohnya macam darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya. Jadi pemakanan ubat-ubat suplemen-suplemen ni mungkin bertindak balas dengan ubat yang kita makan. Jadi kita tak nak ada tindak balas dengan ubat-ubat yang kita makan. Yang kedua, mungkin kita takut ada kesan sampingan daripada pemakanan suplemen tu tadi. Jadi berbincang dulu dengan doktor dan seterusnya, of course kena dapatkan suplemen ataupun produk-produk yang memang telah diluluskan oleh KKM, sebab kita tak nak ada produk-produk yang mungkin sebenarnya dalam tu ada lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Sebab dalam kajian, tinnitus boleh disebabkan oleh pemakanan ubat-ubat yang kuat. Kalau macam dalam tu ada banyak steroid ke dan sebagainya. So benda tu boleh menjejaskan kesihatan, bukan saja mendatangkan tinnitus, dia boleh juga menjejaskan kesihatan secara keseluruhan. Jadi yang pasti bincang dulu dengan doktor sebelum pemakanan sebarang produk ataupun suplemen. Dan kedua, dapatkan suplemen yang memang telah mendapat kelulusan daripada KKM. So jadi sebenarnya kalau pengambilan suplemen ni kena berhati-hati jugalah. Ya, kena berhati-hati. Okay, kita sebenarnya dah nak ke penghujung tapi kita kalau tengok kita sebenarnya dapat banyak komen di Facebook okay, mungkin Elvin mungkin nak bacakan yang mana dulu soalan yang jenis makanan ni. Okay, jadi ada soalan pertama ni. Jadi daripada Ilin Kupi, sorry kalau salah nama. Okay, jadi doktor, apakah jenis makanan atau minuman yang perlu dielak bagi pesakit yang mengalami tinnitus? Okay. So kalau dari segi makanan dan minuman kebanyakannya makanan lah. Minuman tu saya tak pastilah kalau ada yang spesifik. Kebanyakannya makanan, contohnya makanan yang tinggi dengan garam. Yang itu memang ada beberapa kajian yang telah menunjukkan bila garam dalam makanan tu tinggi, dia boleh, kalau seseorang tu ada tinnitus,
dia boleh menguatkan lagi tinnitus. Okay, jadi garam tu kadang-kadang dia terselindung. Kita nampak benda yang kalau kita tengok ikan masin kita tahu dia tinggi garam lah. Tapi bahan-bahan yang macam contohnya macam sos, ya, bahan-bahan yang ada pengawet ni selalunya dia tinggi dengan garam. Okay, jadi kalau patient yang ada tinnitus, kita memang cadangkan kalau boleh kurangkan penggunaan garam dalam masakan lah. Okay, so kalau dari segi minuman pula, selalunya yang kita dengar ialah kafein. Kafein maknanya kopi ataupun sesetengah teh yang tinggi kafein boleh menyebabkan tinnitus, seseorang yang ada tinnitus tu menjadi lebih teruk. Okay, tapi saya pernah buat satu kajian tentang kafein, kesan kafein terhadap pesakit yang ada tinnitus. So daripada kajian tu, apa yang kami dapat ialah apabila seseorang tu dia memang ada tinnitus dan bila kita kata kat dia, jangan minum kopi lagi dah. Okay, bila dia tak dapat kopi, tinnitus dia jadi lagi teruk. Orang yang dah biasa minum kopi, tiba-tiba hari tu, pagi tu dia tak dapat kopi kan. So dia mesti rasa macam ada something wrong lah. Kita panggil withdrawal symptom lah withdrawal symptom. Dia rasa macam tak kena. Dia rasa macam dia tak boleh, engine belum start orang kata. Okay, so kesimpulannya kafein dengan kalau kita suruh terus stop, jangan makan, jangan minum, so dia mungkin boleh beri kesan buruk pada pesakit tinnitus lah. Dia boleh menyebabkan tinnitus jadi lagi kuat. Jadi apa yang kita boleh cadangkan pada mereka yang minum kopi, dah biasa minum kopi, sebab kafein yang berlebihan pun dia sebenarnya tak bagus untuk kesihatan badan secara, kita kata secara general lah. Jadi dia boleh kurangkan, instead of dia stop terus, dia boleh kurangkan pengambilan kafein dalam sehari. Itu lebih baik. Maknanya kurangkan pengambilan berbanding stop terus. Lepas tu sedikit demi sedikit, lama-lama dia nak stop daripada pengambilan kafein tu boleh lah. Okay, doktor, kita ada komen daripada daripada Nizam Syarani. Syarani, saya dah 10 tahun tinnitus dan jalan tak seimbang, hari-hari pening dan cepat penat. Ini dia komen lah. Jadi pendapat doktor macam mana, apa yang dia perlu buat lah. Sebab ni tak ada soalan lah, itu cuma dia komen lah, mungkin nak tanya pendapat lah. Alright, okay. So kalau ikutkan tinnitus ni, dia boleh terjadi juga apabila ada masalah keseimbangan. Sebab macam gambar rajah yang saya tunjuk tadi, kita punya kita punya organ pendengaran kita ni bersambung dengan organ keseimbangan. Sebab tu agak biasa kita jumpa pesakit yang dia ada masalah keseimbangan dan dalam masa yang sama dia ada masalah tinnitus. Okay, jadi patient yang macam ni, okay, saya macam dengar suara saya. Okay, so mungkin Encik Nizam kalau rasa rasa perlu, kalau macam jalan tak seimbang, hari-hari rasa pening dan cepat penat, mungkin boleh dapatkan rawatan dengan doktor, jumpa doktor untuk kita buat pemeriksaan lanjut kenapa sebenarnya ada masalah ni. Okay, next comment daripada Nurdiana Atira Saim. Saya punca tinnitus dan vertigo sebab makan sertraline. Ini sejenis antidepressant saya rasa. Sejenis ubat antidepressant. Okay, so memang ada ubat-ubat tertentu yang boleh menyebabkan tinnitus lah. Ya, sebab ada sebarang ubat dia memang ada kesan sampingan, ada yang ada kesan sampingan. So antara kesan sampingan adalah tinnitus. Jadi kita kena tengoklah kalau perlu, sebab sekarang ni kita nak kena tengok kenapa perlu makan sertraline tu. So kalau doktor telah mencadangkan untuk makan, kita kena continue makan. Okay, sebab saya takkan kata jangan makan ke, no. Sebab walaupun dia ada kesan sampingan tinnitus dan vertigo tu, tapi mungkin sebab
tujuan sertraline tu adalah untuk mengurangkan depression contohnya. So, kalau kita memang ambil contohnya macam Liana memang ambil untuk sebagai anti depression, so ambil untuk anti depression tu. Okay. So tapi untuk tinnitus dan untuk vertigo, terutamanya untuk vertigo, sebab vertigo ni bila dia boleh mengganggu kualiti hidup seseorang kan, maknanya mungkin dia boleh susah untuk bekerja dan sebagainya. Mungkin boleh berbincang dengan doktor bagaimanakah dos tertentu, sama ada mungkin dos tu terlalu kuat ataupun dos tu boleh dikurangkan, ataupun mungkin ada cadangan daripada doktor untuk kalau macam ada masalah depression, anxiety dan sebagainya, atau ada tak cara lain selain daripada pemakanan ubat tersebut. Mungkin ada option lain ataupun mungkin ada ubat lain yang lebih sesuai. Jadi konklusinya bincang dengan doktor lah kan? Ya, kalau saya akan bincang dengan doktor lah, sebab saya daripada sini saya tak boleh nak buat macam-macam kesimpulan, tak boleh nak buat macam-macam cadangan sebab maklumat terlalu sedikit kan. Kita kena kaji, kita kena faham lebih lanjut Nurliana macam mana dan sebagainya, baru kita boleh cadangkan apa yang patutnya buat selepas ini. Okay, jadi next question daripada Nur Adila. Okay, kalau dibiarkan untuk jangka masa yang lama, ada efek apa-apa ke? Maksudnya yang pasal tinnitus ya. Okay, so tinnitus ni kalau datang jumpa audiologist pun cadangannya adalah untuk kita abaikan bunyi tinnitus. Okay, jadi kalau kita tak terjejas langsung, kita ada bunyi tinnitus. Macam saya sendiri saya ada bunyi tinnitus, saya dengar daripada saya rasa sekolah menengah lagi saya dengar bunyi dalam kepala saya. Saya buat ujian pendengaran, saya pernah buat MRI, bukan MRI, CT scan dan sebagainya, tapi saya tak ada masalah apa-apa. Okay, jadi kalau dibiarkan pada jangka masa yang lama, dia tidak menjadi masalah sebab tinnitus dia bukan penyakit. Jadi kalau kita biarkan pun tak apa sebab dia hanyalah simptom. Okay, dia hanyalah simptom. Jadi kalau dia tidak mengganggu kita, jadi kita boleh biarkan sebab dia tidak akan menyebabkan telinga kita jadi rosak ke, dia tidak akan menyebabkan badan kita jadi lemah ke, tidak. Sebab dia bukan penyakit. Jadi tak apa kalau kita nak biarkan, kalau kita rasa selesa macam tu, jadi pada saya tak apalah. Jadi berbalik pada red flags yang kata bila ada keperluan untuk pergi itulah Yes, kita sebab kebanyakan pesakit dia ada tinnitus sebab mungkin ada sedikit masalah ataupun gangguan pada dia punya sistem pendengaran. Tapi mungkin pendengaran dia tidak terjejas. Mungkin ada masalah sedikit lah dekat mana-mana saraf ke, ada rosak sikit. Okay. Jadi kita memang kita takkan bagi ubat ke, buat surgery ke, kita takkan kacau. Kita akan biar je. Okay, sebab benda tu tidak mengganggu kehidupan pesakit, tapi sekiranya dia sangat-sangat mengganggu, macam yang red flag tadilah, dia terjadi pada satu telinga saja sebab kita khawatir mungkin masalah tinnitus tu disebabkan oleh ketumbuhan, mungkin ada masalah-masalah telinga yang lain macam telinga gendang bocor ke, ada cecair dalam belakang gegendang telinga ke dan sebagainya, yang itu perlu rawatan. Sebab yang itu memang ada confirm penyakit lah kan. So ada confirm penyakit, so kita kena rawat penyakit tu. Mungkin Elvin nak bacakan lagi soalan kita, ada banyak sebenarnya. Mungkin kalau yang Cik Shima Bakar ni, mungkin soalan dia lebih kurang sama. Jadi dia tanya kalau dia dah ulang alik pakar ENT tapi macam tak ada apa-apa perubahan pun. Seperti yang doktor cakap tadi, kadang-kala memang dengan tinnitus ni adalah untuk kita abaikan kan. Salah satu cara untuk handle perkara ni. Tapi bunyi tinnitus tu bunyi nadi ya. Kalau bunyi nadi, kalau doktor dah check, memang doktor dah sahkan memang tak ada kita kata masalah yang serius. Jadi boleh jumpa kalau ni Hospital Sultanah Aminah, JB.
Okey, so mungkin boleh jumpa audiologis di Hospital Sultanah Aminah untuk mungkin dapatkan rawatan macam dari segi terapi ke counselling, sebab audiologis boleh ajar macam mana nak, mungkin kalau katakanlah ya Puan Shima rasa terjejas dengan tinnitus ni, so boleh jumpa audiologis untuk audiologis ajar macam mana cara untuk kita kurangkan tumpuan pada bunyi tinnitus tu dan fokus pada bunyi lain. Okey, next soalan daripada nama ni agak familiar Encik Davis Chua. Adalah dikatakan tinnitus itu simptom pendengaran tengah merosot. Macam orang kata kalau ada tinnitus tu macam macam dah nak start ada masalah pendengaran, betul ke ataupun is a false punya statement? Okey, terima kasih Encik Davis atas soalan tersebut. Sebenarnya boleh. Kita boleh katakan tinnitus tu merupakan simptom awal untuk masalah pendengaran. So kalau di klinik saya, kebanyakan patient-patient yang saya jumpa merupakan mereka yang usia dia agak muda. So dia dapat masalah tinnitus ni sebab dia terdedah pada bunyi bising. Dan bila kita kata bunyi bising, tak semestinya bunyi bising yang kita tak suka. Ada yang dia dapat bunyi bising sebab dia dapat bunyi bising, maksudnya bunyi bising tu macam bunyi muzik lah, bunyi yang kuat. Dia terdedah pada bunyi yang kuat. So ada yang mereka yang bekerja di sektor yang macam pengilangan, perindustrian, macam engineer, mungkin dia walaupun dia pakai alat pelindung tapi mungkin kadang-kadang cara pemakaian tak betul ke, ataupun mungkin memang tempat tu terlalu bising. So mereka ni bila kita buat ujian pendengaran, pendengaran dia berada di tahap yang normal, ataupun kalau ada masalah pun masalah tu sedikit sangat. Tapi dia dah mula ada tinnitus. So tinnitus ni macam satu warning pada kita yang kata sebenarnya there is something wrong with your auditory system. Ada masalah dekat sistem pendengaran. Jadi kena jaga dengan lebih teliti lah, jaga pendengaran dengan lebih baik. So kalau orang yang suka pergi gym, dia ikut Zumba dan sebagainya, kadang-kadang bunyi muzik tu terlalu kuat. Ataupun dia tengah naik treadmill, dia pasang dia punya muzik, dekat sebelah ada orang tengah Zumba, pasang muzik. Dia tak nak dengar orang Zumba tu punya muzik, tak best. Dia nak dengar muzik dia. So dia kuatkan lagi. So tanpa sedar dia, sambil dia berjoging tu dia merosakkan lagi pendengaran. So itu tanpa sedar lah. Jadi dia boleh dapat tinnitus dulu sebelum dia dapat masalah pendengaran. Jadi saya boleh katakan tinnitus merupakan simptom kepada masalah, simptom-simptom awal pada masalah pendengaran. Okay. Kita ada soalan daripada Nisha Reza, agak menarik juga soalan ni. Nisha Reza, bila pesakit tinnitus perlu dirujuk kepada pakar psikiatrik? Okey, bila pesakit tinnitus perlu dirujuk pada pakar psikiatrik. Okey. So selalunya kalau audiologis, thank you Nisha sebab bagi soalan ni, this is very important question. Sebab audiologis ada kita panggil batas profession. Batas-batas profession ataupun kita panggil kita punya limit, kita punya scope of practice limit. So apabila kita tengok pesakit tinnitus mula ada simptom-simptom ataupun ada tanda-tanda ingin mencederakan diri ataupun ingin mencederakan orang lain, ataupun rasa macam dia rasa hidup ni tak berguna lagi pada dia, ada perasaan maaf saya cakap, mungkin ada rasa ingin bunuh diri, ada kalau dululah masa saya training di UK, ada one of my patient memang bunuh diri because of tinnitus, sebab dia dah tak tahan sangat dengan bunyi tinnitus, and satu hari dia gantung diri dia di rumah. Okay, dia tak turn up. Saya pun pelik kenapa dia tak datang hari ni. So kita check, rupanya dia dah tak ada. Okay, so masa saya training, kita tak nampak tanda-tanda tu. That is very sad lah. So sebagai audiologist kita akan kenal pasti. Kalau kita nampak sikit pun tanda-tanda ni, kita akan rujuk. Pertama kita tak terus rujuk pada psikiatris lah. Okay, sebab kita ada limitasi dari segi kepakaran untuk mengenal pasti sama ada orang ni berpotensi mencederakan diri ataupun tidak mencederakan diri.
So kita akan nampak tanda-tanda sikit-sikit ni. So kita akan hantar kepada psikologis dahulu. Selalunya kita akan hantar pada psikologis dan psikologis yang lebih, orang kata lebih train untuk mengenapasi sama ada dia perlu dirujuk terus kepada pakar psikiatri ataupun tidak. Okay, so pesakit di klinik kita pun kita ada macam borang saringan ataupun borang soal selidik. So borang soal selidik ni kita akan bagi pada semua pasien. Daripada borang soal selidik tu pun kita boleh kenal pasti berdasarkan skor dan berdasarkan skor pada soalan-soalan tertentu dan menjadi kita kata panduan kepada audiologis. Okey, pasien yang macam mana yang kita nak rujuk terus kepada psikologis ataupun psikiatris ni. So kita ada juga menggunakan soal selidik lah. Selain daripada ketika sesi kita berbual ataupun berterapi dengan pasien. Saya harap saya menjawab soalan Nishal. Okey, jadi kita ada soalan yang seterusnya daripada Encik Wan Ahmad Faizal. Okey, jadi bolehkah tinnitus berpunca dari gelombang dalam otak yang tidak stabil? Gelombang otak yang tidak stabil. Apa yang dimaksudkan dengan gelombang otak yang tidak stabil ya? Saya tidak pasti. Untuk soalan ni saya tak pasti. Cuma yang saya tahu ada kajian yang dilakukan menggunakan gelombang ataupun kita panggil electromagnetic stimulation yang diberikan kepada otak untuk merawat tinnitus. Tapi kajian tu masih dalam peringkat, kita kata peringkat awal lah, belum dapat sebarang kita kata hasil yang memberansangkan supaya dan masih belum digunakan secara meluas untuk rawatan pesakit tinnitus. Jadi memang dia macam stimulate kan, dia ada letak elektrod, so dia hantar gelombang tu kepada otak untuk dia somehow kita panggil transmagnetic stimulation lah, dia macam bagi stimulation pada otak. Jadi saya tak pasti sama ada kajian tu dilakukan mungkin atas dasar mungkin mereka mengandaikan bahawa kalau kita adjust gelombang otak tu jadi maknanya dia boleh menyebabkan ataupun mengurangkan kesan tinnitus tu tadi. Tapi itu je yang saya tahulah untuk yang gelombang. Saya tak boleh nak komen lebih lanjut sebab saya tak tahu. Okey. Jadi ke soalan seterusnya daripada Kak Ros. Jadi doktor boleh explain kaitan tinnitus dengan GERD dan anxiety. Saya perasan kawan-kawan yang ada tinnitus kebanyakan ada dua penyakit ni juga. Okey. GERD ni saya tak pasti, tapi kalau anxiety mereka yang memang ada banyak kajian yang tengok anxiety dan stress, anxiety, depression dan kaitannya dengan tinnitus. So ada bermacam-macam kajian dan sampai satu tahap mereka tak tahu mana satu datang dulu. Sama ada tinnitus yang datang dulu menyebabkan mereka ada anxiety ataupun anxiety itu yang menyebabkan adanya tinnitus. So we do not know which one come first, ya. Dan ada juga kajian yang menunjukkan bahawa ubat-ubat yang digunakan untuk merawat anxiety ada kesan sampingan iaitu tinnitus lah. Jadi itu yang saya boleh nampak perkaitan, tapi kalau lebih daripada itu saya tak pasti. Okay, next question kita soalan ni dia menarik juga sebab daripada Nick Posh Ramli, adakah kebarangkalian tinnitus yang teruk boleh mengakibatkan kerosakan pada telinga atau pendengaran? Biasa kita kata tinnitus tu is like a symptom, right? Tapi ni macam revert. Apa pendapat doktor? Okay, Cik Nick Posh kebarangkalian tinnitus yang teruk boleh mengakibatkan kerosakan pada telinga dan pendengaran. Okay, tinnitus ni saya terangkan semula, tinnitus ni dia simptom. Jadi dia tidak boleh menyebabkan kerosakan pada mana-mana bahagian dalam telinga ataupun dalam badan. So contohnya macam perut kita kosong.
So kita dengar bunyi dan kita rasa sakit kan, kita rasa sakit sebab perut kita kosong. Jadi kita rasa sakit tu dia tidak boleh menyebabkan kerosakan pada perut kita sebab dia adalah simptom yang boleh jadi telinga yang rosak boleh menyebabkan tinnitus, tapi tinnitus tidak boleh merosakkan telinga. Saya nak harap dapat fahamlah kot ya, Cik Nick Posh ya. Okay. Jadi kita akan masa tak lama lagi ni, jadi kita akan pilih last 3 soalan ya daripada komen kita. Sambutan hangat Siapa nak? Okay, jadi daripada Encik Muhammad Zul Amin Kamarudin. Salam Dr. Wan, adakah pesakit yang vertigo ada potensi untuk dapat tinnitus? Okey. Terima kasih Encik Zul atas soalan. Okay, first kali kita kena tahu vertigo ni dia dekat bahagian keseimbangan ya. Dia boleh disebabkan oleh masalah keseimbangan lah. Tapi kita kena tengok kenapa orang tu ada vertigo. So kalau dia ada vertigo disebabkan oleh contohnya jangkitan pada siput yang kita tengok dalam telinga kita ataupun kita panggil labirin. Maknanya dia ada jangkitan dekat situ. So bila jangkitan tu dia memberi kesan kepada organ keseimbangan, dalam masa yang sama dia akan bagi kesan kepada organ keseimbangan. Organ pendengaran. So dia bagi kesan pada dua-dua organ ni sebab dia kongsi satu rumah. Jadi bila dia bagi kesan kedua-dua, orang yang ada vertigo tu berpotensi untuk ada tinnitus. Tapi kalau katakan punca dia ada vertigo adalah disebabkan oleh masalah pada bahagian keseimbangan sahaja ya, ataupun yang kita panggil benign BPPV. Okay, vertigo disebabkan oleh perubahan pada kepala. Maknanya bila orang tu baring, daripada dia baring, dia duduk, maknanya daripada kepala dia macam ni, dia tegak. So bahagian dalam keseimbangan dia tu bergerak dan menyebabkan vertigo, yang itu dia tidak berpotensi untuk dapat tinnitus. Sebab masalah itu hanya di tempat keseimbangan sahaja, dia tidak mengganggu tempat pendengaran. Jadi kalau masalah vertigo disebabkan oleh kerosakan pada keseimbangan dan pendengaran, jadi masa tu baru dia akan dapat tinnitus lah. Okay, jadi soalan seterusnya daripada Hiroshi Abe. Okay, hai doktor, saya disyaki menghidap tinnitus akibat dari punca vascular loop yang berdekatan dengan sistem saraf pendengaran di sebelah kiri. Jadi adakah vascular loop itu boleh dirawat melalui pembedahan? Okay, vascular loop dia bergantung kepada lokasi dan juga bergantung kepada how serious the problem is lah. Sekejap. Okay, so selalunya kalau dia bergantung juga pada Encik Hiroshi punya umur dan sebagainya, sebab kalau pembedahan dia kena tengok, maknanya medical doctor tu yang akan buat evaluation sama ada perlu ataupun tidak pembedahan tu dilakukan. Kalau tak perlu dan katakanlah macam risiko untuk pembedahan tu lebih tinggi berbanding kalau dibiarkan saja, so doktor akan biarkan sajalah. Tapi kena ingat tinnitus ni dia yang geramnya, macam saya lah geram. Yang geramnya tinnitus ni, dia kalau kita rawat punca masalah tersebut, kadang-kala tinnitus tetap ada. Okay, saya bagi contoh kalau katakan otak kita ni merupakan satu padang bola hijau kan. So satu hari kita jalan dekat padang tu, setiap hari kita akan lalu di tempat yang sama. So selepas seminggu, kawasan yang tempat kita lalu tu dah takkan ada rumput lagi dah. Dia dah akan macam kita nampak ada jalan, ada pathway kat situ kan. Okay.
Jadi walaupun kita tak jalan lagi dekat padang tu, kawasan yang kita lalu tadi memang dah tak ada rumput tadi, dia akan kekal tak ada rumput untuk berbulan-bulan. Selepas tu baru rumput tumbuh dan tutup balik padang tu lah. Okay, jadi itu yang berlaku dekat otak kita. So kalau katakan tinnitus tu dia dah buat macam dia dah letak dia punya jejak dia ataupun kita panggil footprint. So if the tinnitus has built footprint in our brain, dia dah buat jejak dekat kita punya otak, dia boleh kekal dekat situ selama-lamanya. Walaupun kita dah buang macam tahi telinga ke, vascular loop ke, aneurysm ke, apa-apalah. Kita dah buang, kita dah rawat, tapi mungkin tinnitus tu boleh ada. Patutlah Dr. Wan geram. Geram. Geram kan? Okey, jadi soalan terakhir kita pada hari ini. Okey, dia agak similar dengan soalan sebelum. Okey, jadi what is the best food to consume to reduce this tinnitus? And then what are the food to avoid? So bahagian yang food to consume to reduce ni yang kita nak tahu kalau ada ke tak. Okay. So first of all, bila kita bercakap tentang pemakanan, dia bergantung kepada badan kita juga. Macam mana badan kita boleh tolerate dengan sesuatu makanan, bagaimana badan kita boleh mencerna satu-satu makanan. So contohnya ada orang, kalau yang kita biasa dengar kan, ada orang dia lactose intolerance, dia tak boleh makan, tak boleh minum susu. Kalau minum susu nanti perut dia sakit. Ada orang dia allergic to seafood dan sebagainya. Jadi badan kita memang berbeza-beza. Walaupun kita semua ni rakyat Malaysia, semua orang makan nasi lemak, semua orang makan char kway teow, semua orang makan sate dan sebagainya, tapi penerimaan badan kita berbeza-beza. Jadi untuk menjawab soalan Syamala, the best food to consume is when kalau you makan, you sendiri kena tahu bila you makan, you kena buat food, macam kalau patient saya suruh buat food diary lah. Okay, apakah makanan yang boleh trigger dia punya tinnitus? Sebab ada patient saya yang kata kalau dia makan benda yang pedas, bila makan benda pedas badan dia jadi panas, tinnitus dia jadi kuat. Okay, ada orang dia betul makanan pedas ke, tak pedas ke, tak ada masalah. Jadi dia kena bergantung kepada badan kita. So kita kena tengoklah, kalau kita makan benda pedas, adakah dia mengganggu tinnitus? Kalau kita makan benda yang masin, adakah dia boleh mengganggu tinnitus kita? So kalau kita boleh identify what are the things yang boleh menyebabkan tinnitus jadi lebih teruk ataupun lebih senyap, dan yang maknanya kita kena avoid lah, yang menjadikan tinnitus lebih teruk tu kita avoid. Yang menjadikan tinnitus kita mungkin lebih senyap ataupun tak berubah, yang itu yang kita makan. Tapi when we talk about food, of course when we consume makanan yang seimbang, yang bagus, yang baik, yang itu adalah bukan saja untuk tinnitus, dia lebih kepada kita punya whole well-being. Itu lebih baik. Okay, jadi sangat menarik ya soalan-soalan semua tu, tapi malangnya kita tidak dapat menjawab semuanya pada hari ini, kalau tidak sampai esok kita live ya. Okay, tapi kalau sesiapa yang masih ada soalan tu, boleh leave dekat komen ataupun send kami message. Jadi kita boleh pas dengan Dr. Wan, ataupun kalau audiologis best hearing ataupun sesiapa yang nak menjawab pun boleh jawab sekali lah. Yes. Okay. Okay, jadi Pia. Okay doktor. Banyak komen Jadi terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang stay till the end. Kita memang dah nak habis betul-betul dah nak habis. Tadi doktor share mengenai footprint kan, dia tengok komen ramai yang kata ada yang kata it's new knowledge to me, penerangan yang sangat jelas dan mudah difahami. Okay, jadi doktor, apa kata-kata terakhir lah, kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini. Okay, kata-kata terakhir, first kalau katakan sesiapa yang ada bunyi desing dalam telinga, macam yang red flag yang kita bagi tadi, yang ada tinnitus di sebelah telinga sahaja, ada tinnitus mungkin berserta dengan simptom-simptom pendengaran yang lain, ada masalah kat telinga, sangat mengganggu dan sebagainya,
iaitu silalah berjumpa dengan mana-mana audiologis ataupun pakar ENT untuk pemeriksaan lebih lanjut ataupun untuk rawatan. Dan bagi mereka yang rasa dia boleh control tinnitus tu dengan sendiri, alhamdulillah teruskan, sebab memang itu yang kita nak lah. Sebab tinnitus ni walaupun dia macam similar pada, contohnya kita ada tahi lalat lah dekat jari, dekat tangan. Selama ni tak ada, tiba-tiba kita nampak apa benda ni kan. So kalau hari-hari kita duk fokus tu, memang pemikiran kita akan tertumpu pada benda tu dan kita kurang beri tumpuan pada perkara di luar. Jadi kalau kita tahu kita ada tinnitus dan kita tahu tinnitus ni bukan disebabkan oleh perkara-perkara yang penyakit-penyakit yang teruk, jadi kita memang terpaksa hidup macam saya sendiri, hidup dengan tinnitus, dan kita jadikan dia sebagai sebahagian daripada diri kita, dan kita fokus kepada bunyi yang lebih bermakna di luar. Kita fokus pada bunyi yang datang daripada keluarga kita fokus pada bunyi yang datang daripada sekitar kita, kerana itu bunyi yang lebih bermakna dalam hidup kita berbanding bunyi tinnitus yang ada dalam telinga kita. Jadi embrace bunyi yang berada di luar lah, I would say. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Wan Shafira atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Saya sangat enjoy this session. Even kita sebelum kita nak start lagi memang saya dah excited dah. Okay. So kita sebenarnya ada sijil penghargaan, tapi kita tak boleh nak menyampaikan secara direct lah. Jadi baru nak ambil kod lah, boleh macam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Wan Shafira Ishak kerana bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, semua yang menonton. Mungkin ini bukan yang terakhir, mungkin ada lagi ke sambungan daripada kita menjemput lagi Dr. Wan Shafira. Nampak ada sambutan hebat ya. Okay. Jadi itu sahaja dari kami. Terima kasih. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Safia, terima kasih pada Alvin atas jemputan, terutamanya pada Best Hearing lah sebab sudi jemput saya ke sesi perkongsian ni, dan terima kasih juga pada semua pendengar FB Live. Semoga perkongsian ni bermanfaat, dan saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Sesungguhnya kesalahan semua tu datang daripada saya, dan apa yang terbaik itu datang daripada Allah. Assalamualaikum. Thank you very much. Okay, alright. Jadi sampai di sini sajalah live kita. Kalau anda suka live kami, dropkan hashtag Dr. Wan. Okay, hashtag Dr. Wan. Okay, kalau suka live hari ini, hashtag Dr. Wan. Okay, alright. Sekian daripada kami, Best Hearing Aid Center Miri dengan Dr. Wan. Alright. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum.